122. Tolak 10 lagi, masih lagi 122. Tolak 10 lagi, masih lagi 112. 3 kali tolak 10 pun masih lagi kerajaan ni kekal. Walaupun UMNO tarik sokongan, PN tarik sokongan seluruhnya, kerajaan masih kekal selagi mana yang lain tak ikut. Kita kena faham numbers begitu. So dari mana datangnya delusion itu? Kemudian tiba-tiba hari ini apa orang kata, Saifuddin Abdullah menyatakan kenapa bahawa UMNO perlu tak boleh bersama dengan PN. Dulu kita senyap-senyap, sekarang ini kita tak payah senyap-senyap. 2 kali Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan di dalam Dewan, siapa nak buat undi percaya atau tidak percaya, buat. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bagi peluang dah. Kenapa tak berlaku? Dan kalau rakyat nakkan PN berkuasa, kan, kenapa? Cracking pula. Cek. Kalau rakyat tak nak PN berkuasa, kenapa PN tak menang dalam? Itu jadi satu persoalan. Kalau PN tidak apa orang kata menjadi pilihan rakyat, kenapa apa orang kata PN tidak menang dalam pilihan raya lepas? Suara okey ke? Sekarang okey ke? Sekarang okey. Kalau cracking beritahu TikTok okey. Beli mic baru. Tak apa, nanti saya beli mic baru. Kan? Tak. Tuan-tuan, logiknya kat mana? Logik dia kat mana? Baik. Saya baca lagi satu kenyataan daripada, again, seorang yang delusional. Bagi saya, seorang yang berhalusinasi. Kan? Seorang yang berhalusinasi. Okay. Check. Hello. Walaupun kepanasan. Kenapa usik kena cracking? Okay. Suara dah okay. Alright. Saya kata, baik. Kita tengok halus lagi. Kerajaan sendiri tak yakin sokongan semasa dakwa Wan Faizal. Ketua Pemuda Bersatu mendakwa kerajaan tidak meyakini sokongan ahli parlimen dalam blok pemerintah. Di sebalik laporan sekurang-kurangnya 4 lagi wakil rakyat bersatu akan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wan Faizal berkata ada usaha untuk menarik sokongan ahli parlimen bersatu, tetapi partinya akan berusaha memastikan tiada lagi wakil rakyat menyokong Anwar. Rancangan sedemikian akan sentiasa ada kerana kerajaan semasa tidak yakin dengan sokongan ahli parlimen pemerintah. Dia macam ni, tuan-tuan. Dia bukan tak yakin. Saya nak bagi tahu kepada Wan Faizal, dia bukan tak yakin. Dia bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak yakin kepada sokongan itu, bukan. Tetapi sokongan itu asyik datang. Sokongan itu asyik datang. Saya cadangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini kena draft dah MOU kepada pembangkang dah. Letaklah secara umum, ini MOU dia, ataupun tak umum pun tak apa, tapi syarat dia sebegini. Kena buat macam tu lah, saya rasa. Sebab sekarang ni dia bukan isu kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak yakin, bukan. Tidak ada tawaran, tidak ada ugutan, tidak ada, malah MP yang melompat itu sendiri pun berkata bahawa kami tidak ada tawaran, kami tidak diugut-ugut. MP Labuan sendiri kata nak pergi saman. Siapa mengatakan dia ada terima tawaran? Dia nak saman. So kalau tak ada tawaran, jadi kenapa mereka melompat? Kenapa mereka pergi? Sebab sekarang ini Bersatu sendiri hilang pemimpin, ahli mereka, ahli parlimen mereka, hilang keyakinan terhadap kepimpinan di dalam Bersatu. Sebab itu hari itu timbul ura-ura kenapa Muhyiddin Yassin kena letak jawatan. Lepas tu tak jadi balik. Desakan itu ada, tuan-tuan. Desakan tersebut ada. So protesnya mereka nak melompat. Dia kata tadi 4, saya kata 3 akan melompat lagi. Dia kata ada 4 lagi, kalau saya kena ada 3 yang akan melompat. Siapa-siapa tu tak penting lah, tapi 3 yang akan ada melompat lagi.
Hari itu saya kata 5. Ada orang kata 3, saya kata 5. Betul, 5 yang melompat. Hari ini yang kata 4, saya kata 3 lagi akan melompat. Tak, dia macam ni tuan-tuan. Dia bukan masalah ketidakyakinan, tetapi mereka asyik datang. Dia berbeza masa zaman PN memerintah dahulu. Pada zaman PN memerintah, mereka dipaksa. Mereka ditawarkan, mereka digoda, mereka dijanjikan pelbagai benda untuk lompat. Sebab pada masa itu beza kerusi 2-3 je. Sekarang ini beza kerusi dah hampir 2/3. Diorang nak tarik untuk apa? Nak goda lagi untuk apa? Kalau kita fikir logiknya sebegitulah sepatutnya. Menyebabkan kemenangan PAS di Kemaman baru-baru ini, dia benda ini kita nampak. Bersatu cuba berdalih, PAS pun nampak. So disebabkan PAS nampak, PAS menawarkan sesuatu. Dan Dim Kit Siang sediakah Hadi beri laluan Samsuri terajui PAS. Ketika PAS menjulang ahli Parlimen Kemaman yang baru Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri parti itu, veteran DAP Lim Kit Siang menimbulkan persoalan sama ada naib Presiden PAS itu akan diberi laluan untuk menjadi Presiden parti. Lim menyatakan keyakinan bahawa Samsuri mampu membimbing PAS ke arah lebih jauh. Persoalannya sekarang sama ada Hadi Awang akan memberi laluan sebagai Presiden PAS untuk diambil alih oleh Samsuri bagi menerajui PAS yang lebih sederhana dan terbuka yang memisahkan mereka daripada amalan hasutan, kebencian dan pembohongan, kepalsuan dan berita palsu yang menjadi sinonim kepada PAS sejak meninggalkan Pakatan Rakyat pada tahun 2015. Kita kena faham PAS ni satu perkara tuan-tuan. PAS daripada dahulu memainkan sentimen kepimpinan ulama. Kepimpinan ulama ini bukan datang daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kepimpinan ulama ini adalah ajaran daripada Syiah. Wilayatul fiqh dipanggil. Ya, aku tahu apa nama bahasa Arab. Wilayatul fiqh adalah ajaran daripada fahaman politik Syiah, bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. That's another point. Another point is, disebabkan oleh itu, itulah antara sebab kenapa ramai dari profesional di dalam PAS pada tahun 2015, termasuk Mas Sabu, Dr. Zul, Mujahid Yusof Rawa, kita tengok Adli dan sebagainya, dibuang daripada PAS. Kerana dilihat golongan profesional ini mula nak melonjak naik, nak mengambil alih PAS ke arah yang lebih sentral, apa orang kata, tak ke kanan, tak ke kiri, kepada sentral, kepada pertengahan. Dan golongan yang sokol ustaz ini tak puas hati dan akhirnya mereka tak take over. Kalau itu berlaku, kita kena ingat Dr. Samsuri ni dia ada PhD. Doktor yang memang terpelajar. Dia bukan ustaz tu kan. Dia PhD dalam, kalau tak salah, aerospace, I don't know, something to do with science lah. Kagum, memang saya kagum. Ya. Yeah. Dan bila dia menang Kemaman baru-baru ini, terus Muhyiddin mengangkat dia bakal jadi Perdana Menteri. Itu bagi saya mainan politik Muhyiddin. Tetapi pasronok. So sekarang ini, kalau benar sebagaimana kita kata tadi, betul kata Lim Kit Siang, kenapa tak angkat dia terus jadi presiden? Kita nampak bahawa PAS tidak akan boleh pergi ke mana-mana, melainkan dia kena ubah mentaliti dia ke arah yang lebih sentral, kita kata, ke arah lebih pertengahan, wasatiyah, berbanding dengan ekstrim yang berlaku sekarang ini. Sebab itu, dalam masa yang sama juga, Samsuri kena fikir bahawa disebabkan PAS memegang jawatan yang paling tinggi di dalam, memegang kerusi paling banyak di dalam parlimen di kalangan pembangkang, maka sewajarnya PAS kena jadi ketua pembangkang. Fahmi cadang Samsuri ganti Hamzah. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mencadangkan Ahmad Samsuri dilantik sebagai ketua pembangkang yang baru menggantikan Hamzah Zainuddin. Saranan itu dibuat jurucakap Kerajaan Ekoran Kemenangan Menteri Besar dalam pilihan raya kecil baru-baru ini. Menurut Fahmi lagi, Kerajaan Perpaduan tidak bimbang dengan kemenangan PAS dalam pilihan raya semalam. Bahkan akan bekerja lebih keras memastikan perkhidmatannya sampai kepada rakyat di Kemaman. Kemenangan PAS tidak mengubah jumlah kerusi pembangkang di Parlimen pun, katanya. Fahmi berkata walaupun majoriti 37,000 yang diperolehi Samsuri adalah besar, ia masih rendah berbanding majoriti yang diperolehi beberapa ahli parlimen lain dalam kerajaan. Misalnya dia kata, ahli Parlimen Bangi Syahrizan menang majoriti 69,000, Mat Sabu 73,000. Kan? So, apa yang kena bangga sangat 37,000 tu sebenarnya? Kalau kita tengok DAP ada menang sampai 100. Tak, tuan-tuan. Balik kepada cerita tadi. So, akhirnya PAS bersatu, mereka berada dalam dilema untuk nak bergaduh dan bertembung di antara satu sama lain. Nak tak nak, PAS nak lead. Tetapi di